Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur beri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Untuk sama-sama kita kembali kita baca malam ini dengan pada surah Al-A'la, muka surah 597. Kita sambung daripada surah At-Tin minggu yang lepas insyaAllah. Okey, tadi nak surah Al-A'la kan insyaAllah. Alhamdulillah, moga-moga kita semua dalam sihat dan afiat dari Allah SWT. Semoga kita mendapat sentiasa perlindungan daripadanya insyaAllah. Ya Hadratul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Bila jumpa huruf ya, huruf ain itu selalu dia berguna. Allahumma salli ala sayyidina. Ya. Dia jadi hurufnya apa siapa tadi nak? Dia jadinya selalu nak bukan rajilah apa jadilah. Atau rajil tu. Enggak ada lah itulah kan. Dia bila jumpa huruf ya dengan ain itu selalu jadinya ya. Kan? Bagus. Selalunya kebanyakan kita kebanyakan lah, mana bukan semua, kan? Huruf ya itu bila jumpa huruf ain jadinya. Ya, di Quran tak ada kan? Tak ada adanya. Huruf wa di atas wa.
Ya di atas. Ya, nya mana? Dia jadi betul kan? Ya, lah dia syok dah. Dia tarik dengan terus. Kena naik ya dulu, baru ain. Memang dia agak sulit sikit lah, ya. Tapi kita bukan betul-betul buat nak baca ya. Kebetulan dia di bawah tu kan. Ya, kena naik ya dulu. Malam ya. Kena ya dulu. Kita boleh malamnya. Itu masalah malamnya. Malamnya siapa? Malam ya. Jangan ya dulu. Malamnya. Malamnya. Malam ya ya'lam. Dia begini. Sekiranya huruf ain itu kita hidup lah. Kita hidup, kita pun beri fathah di atas. Dia bunyi apa? Ha? Ya. Nya tak bunyi dah. Tak bunyi dah ya. Ya. Tapi bila ain tu mati, dia jadi keluar nun, dia keluar nya. Ya lam, dia jadi syok. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Aw ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza salla. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. واقترب.
Jangan waqta. Waqta. Ya, waqta. Qaf. Ya. Masuk dari satu huruf qalqalah. Dia kena bergoncang, kena bergegar. Ya. Kena melantun. Waqta. Tak boleh kita berhenti kat situ macam yang kita sebut sebelum ni. Seperti mana hanya kita baca sattah, kita berhenti tanpa mengambil nafas, kita tak boleh macam tu. Ya. Sebab kita baca wasal. Jadi mesti kena terus. Dia waktu kita baca dia continue dia betul-betul itu wasal. Waqta. Jangan waqta. Ini bila ada waqta dia ada pula waqlu. Ini betul. Betul. Waqta. Waqta riba. Ya Allahumma shalli ala sayyidina. Baik. Alhamdulillah. Ayat ni ayat yang lazim selalu kita baca dan selalu kita dengar, ya. Sama ada kita boleh hafal atau tidak, tetapi kita boleh follow bila ada orang yang baca. Apatah lagi bila kita berjemaah, kita solat, bila imam kita baca, kita belakang boleh follow perlahan-lahan, ya. Cuma bila kita tengok teks macam ni, itulah selalu yang kita sebut sebelum ni, kadang-kadang kita terkeliru ataupun tersasul bacaan kita, ya. Bukan kita tak tahu tersasul, ya. Tersasul mana dia tersilap, mana dia kita tahu, tapi dia terlajak. Lalu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bila kita tengok ada di punya lagu ni, dia yang ni dia fi'il amar, maka kita ambil dia punya bila alif hamzah wasal itu yang di depan mula sekali itu dia tak ada alif. Sebab satu dia huruf dalam Quran ni tak ada 5 baris itu alif. Ya. Sebab tu dia depan tu dia tak tulis alif. Baris dia tak ada. Jadi bila dia jumpa lagu ni, kita tengok huruf yang ketiga daripada perkataan tersebut iaitu baris ra di atas, maka kita ambil baris alif tu dia tu di bawah jadi kasrah, maka kita baca i dia. Ya, Iqra. Ya. Iqra. Jadi baris yang ketiga tu huruf ra, baris di atas, maka alif tu jatuh baris di bawah. Iqra. Tetapi kalau baris yang ketiga itu di bawah, maka alif itu juga di bawah. Contohnya macam kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi bawah. Tapi kalau baris yang ketiga itu kita tengok baris dhammah depan, maka baris awal itu baris dhammah juga. Ya, utulu. Ya betul. Ya. Tetapi kalau ada hamzah wasal situ, kalau ada alif alif lam, ya, kalau ada alif lam qamariyah kat situ, maka dia baris di atas. Contohnya alhamdu. Tak boleh baca ilhamdu. Ya. Jadi sini satu. Bila baris di bawah nombor 3 tu, ambil alif di bawah i. Kalau baris yang ketiga tu baris di atas, maka juga i. Jadi kalau ada alif lam, maka kita baca baris fathah di atas al-qari'ah. Ya. Baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena itu kita dah sebut dah. Bila sin mati itu dia mahmus hamas tu, dia kena buang angin, ya. Bis, ya. Dia kalau boleh nipih je lah. Nipih tali tebal, ya. Senipih-nipihnya angin tu. Ya, berembun angin nipis, ya. Tak boleh baca dia baca bismillah tu, kita baca basmalah dia, kita baca nipih je, ya. Bismillah. Nipih je. Tak boleh baca bir, tak boleh. Kalau baca nipih sama lah bismi, ya. Maknanya dia dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan, yang menciptakan, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menjadikan manusia ini daripada sumber dia segumpal darah, ya. 'Alaq, segumpal darah. Jadi bermula segala-galanya kita membaca ni dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ni apa saja kita buat ni, maka berawal diawalilah kalau boleh dengan kita membaca basmalah dengan nama Allah, ya. Lebih berkat, ya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita buat, ya. Bismillah banyak sangat manfaat dia, banyak sangat kelebihan dia. Ya, bila kita tengok, ya, para ulama kita, tuan-tuan guru kita besar ni, bismillah ni saja ni, kalau kita amal sungguh-sungguh,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, berkat dia sungguh-sungguh sangat. Ya. Banyak kisah-kisah, cerita-cerita kita dengar tu seorang individu mereka yang mengamalkan baca bismillah. Apa saja mereka buat berawal dengan membaca bismillah. Ya. Maka berkat dia banyak sangat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadikan insan di manusia ini berawal daripada segumpal darah, setumpuk darah. Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, Maha yang hebat, Maha yang arif menciptakan manusia ini berawalnya daripada segumpal darah. Kemudian Allah ulang lagi ingat di penegasan daripada ayat Hamdah pertama itu dengan menyebut kembali Iqra wa rabbukal akram. Ya. Maka bacalah oleh kamu wahai Muhammad. Ya. Dan Tuhan kamu itulah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah, Tuhan yang maha akram, yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu yang mengajarkan 'allama bil qalam. Qalam ni maknanya alat tulis lah. Dengan qalam ya, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang tadi kita baca dunia. Jadi dimasuk huruf ya situ, bukan ya. Ya. Jangan ya'lam. Tapi dia dibanding ya dengan ya tu lagi syok baca. Nak lagi nak. Ya tu syok lagi. Kita kata orang, ya. Saya pun syok baca ya. Tidak betul. Ya syok lagi. Okey tak? Tangannya jadi kau benar tak? Dia kata memang dia nya tu syok. Jadi malam nya dia jadi syok. Ada tak? Jadi syoknya. Kita ubah pelan-pelan insya-Allah. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala al-lamal insan, yang memberikan pengajaran kepada para manusia, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, ma lam ya'lam, apa yang mereka itu tidak mengetahuinya. Jadi kalau Allah tak beritahu ni, manusia ni tak tahu. Tak tahu manusia. Kalla innal insana la yatagha. Qalqalah sughra lagi. La yatagha. Ya. Qalqalah sughra. Ta. Masuk qalqalah sughra lagi. Kalla yaitu apa itu? Majais. Kita boleh baca 4 sama ada 4 ataupun 5 harakat. Ya. Kalla. Ya. Kalla ni makna dia sekali-kali tidak, ya. Takkan masuk dia kat sini, ya. Sekali-sekali tidak, maka takkan pernah lah, ya. Tidak sekali-kali. Innal insana la yatagha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya innal insan, sesungguhnya manusia ni la yatagha. Allah kata, ya. Mereka ni berada dalam keadaan ni betul-betul yang melampau, ya, melampau batas. Manusia ni melampau, ya. Tak payah kita cerita ni manusia ni, kita bahasa dia tadi melampau, ya, melampau. Kalau kita nak miliki, dia miliki punya, tak hingga-hingga, ya. Kalau kita nak pun nak sungguh-sungguh, melampau, sehingga kita tak pernah berasa cukup, melampau, himpun, ya, sampai tak pakai kadang-kadang, ya. Makan sampai tu, sampai belahak, sampai ni ketekak tadi. Melampau. Ini kata Allah SWT. Dah, saya tak melampau. Allah buat kita, Allah kata kita melampau. Melampau lah. Melampau. Ar-ra'ahu istaghna. Ghib. Jangan ta'na. Ya. Ghib tu. Taghna. Ya. Hari itu kita dah sebut dah, ya, sifat dia. Taghna. Ini bila kita baca Fatihah pun ada juga. Ghairil maghdubi. Jangan maghdu, ghair, mag, ghairil mag, dia kena ghair tu. Ini jangan baca maghdu ain, jangan pula maghdu. Jangan pula itu dia suruh, dan dia kalau kadang-kadang tu dia jadi maghdu. Ya, Allahumma salli ala sayyidina. Ta, ar-ra. Bila nun nanti bertemu dengan ra, idgham bila ghun. Nah, dia tak boleh dengung. Mana nun tu masukkan ke dalam ra. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Itu dia
kat sini idgham bila guna, mana dia tak dengar. Kemudian hamzah kat situ kita baca panjang tu. Panjang hamzah tu. Berapa panjang situ hamzah? Dua harakat. Situ mat tak panjang tu. Mat apa? Mat asli. Memang dia tak tipu-tipu punya asli suruh. Mat asli tu. Mat dan mat lain. Mat apa? Tak tanya mat dan tadi. Mat dan tak ada lah tanya dekat mat dan. Ada mat lain? Tak ada. Mat apa? Mat asli. Semua mat asli. Satu sahaja. Bila hamzah bertemu dengan alif, dia bukan mat asli. Tapi mat apa? Mat bedal. Bukan mat bedal. Mat badal. Ya, mat badal. Satu je. Walaupun dia ada alif depan. Hamzah dengan alif bila bertemu, satu tu je. Mat badal. Mat badal mana kita gantilah. Ganti ya, mat ganti. Rupa macam kita ni lah, kita nak buat haji ke kepada mak ayah kita, atau payah dah, nak sakit, nak meninggal dah, kita upah haji. Panggil apa? Haji apa? Haji badan. Haji badan ke badan haji? Jangan silap sebut haji badan tu, nama haji tu badan. Badan haji. Jangan sebut haji badan. Macam Haji Mat, betul tak? Kan? Haji apa lagi? Haji Sulaiman, kan? Haji Derik. Jadi kalau sebut ni haji badan, mana nama orang tu badan. Tapi dia pilih haji dah, nama haji badan. Tapi badan haji. Mana dia? Ganti haji hak punya buat tu tak pi. Tapi orang lain ganti, kita upah. Tu panggil tu badan haji. Jadi sebut badan, ya, mat badan, bukan mat badan. Badan ingat tak? Ya. Bukan mat badan, badan. Dal kat sini, ya. Satu je. Alif macam selalu, ya. Bila hamzah saja. Ra'a mustaghna. Jadi manusia ni bila dia lihat diri dia sendiri ni, manusia ni, ya, dia merasa apa? Dia merasa ni cukup sempurna dah, cukup perfect dah, hebat dah, ya, cukup dah, sempurna bila manusia melihat diri dia sendiri, ya. Sebab tu dia merasa timbul perasaan dalam diri itu, dia ego manusia ni. Siapa manusia sahaja ni ada perasaan ego dalam diri dia, sama ada dia tinggi ataupun dia rendah, besar ataupun kecil. Dan hanyalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang meliputi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh meredam rasa muka, angkuh, ujub, riak, takbur, ego. Ini semua rasa besar diri ni. Ya. Dia tengok orang ni semua halus je, dia tengok betul, ya. Habis tengok. Dia tengok lama, dia tengok sekejap. Lama-lama dia tengok kau halus yang dia tengok. Dia tak lain betul, ya. Sama aja. Tara kita isi Allah SWT sama aja. Ya. Kenapa? Allah jadikan kita pada peringkat lawan tadi daripada segumpal darah, sama aja. Minggu depan kita ada cerita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah SWT jadikan kita ni dalam bentuk rupa yang cukup sempurna. Elok dah Allah suka ni. Ya. Allah bagi kita tinggi ni, renjong dia elok, lebar dia elok, lebar dia elok, ya. Cantik dah Allah buat dah. Dan Allah buat kita ni sama saja. Kita ni berasal daripada ayat yang paling hina. Jadi tak bolehlah kita nak berasa kita sombong angkuh dan kita juga berasa ego tinggi diri. Maka oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Ya. Maka manusia ni dia berasa serba cukup, dia berasa perfect bila dia tengok diri dia sendiri. Sebab tu kalau kita nak mengelak perkara tu, bila kita tengok kita ni, bukan menghina diri tu tak baik, tak boleh menghina diri tu, ya. Haram hukum dia tak boleh. Sebab Allah kata apa? Kita ni dah Allah jadikan kita sempurna. Kita tak boleh menghina diri kita, tak boleh mengaibkan diri kita. Cuma kita apa? Kita melihat kita berasa ni, kita rendah diri, kita tak meninggi diri. Seboleh-bolehnya kan begitu. Ya. Yang ni membawa kepada akhlak kita, sikap kita, moral kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata muka bumi ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu salah satunya, ya, untuk memperbaiki akhlak manusia supaya tak berasa tinggi diri. Dulu dia berasa dia daripada keturunan hak bagus, dia daripada ya, orang yang mana VIP, orang yang banyak harta benda, ya, orang daripada orang kenamaan, tak ada.
Itu pada standard yang kita sebut minggu lepas, ukuran yang ditetapkan oleh manusia sahaja. Tetapi ukuran standard yang Allah tetapkan kepada kita, iaitu siapa di kalangan umat manusia ni yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu je. Ya. Kalau kita ni harta banyak, keturunan kita bagus, kita ni orang kenamaan, ya, orang jujur-jujur ni, orang yang elok ni. Tetapi kalau akhlak kita ni bertentangan dengan syariat, dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita ni bukan orang yang mulia. Itu yang perlu kita ingat. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok para ulama buat cerita kisah pada kita ni, sehingga kan ada di kalangan para salafus saleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, ya, orang-orang terdahulu tu, mereka tu kadang-kadang tu tak dikenali oleh makhluk penduduk bumi, tetapi mereka tu dikenali oleh penduduk langit. Maksud dia apa? Pada pandangan manusia dia ni hina, ya, dia ni aib sungguh. Tetapi di sisi para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah mempunyai, ya, dia punya pangkat, dia punya level tu dia tinggi. Kenapa? Ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi, lebih baik daripada yang lain. Sebab tu yang paling baik di kalangan kita ni adalah akhlak. Sebab tu disebutkan ilmu tinggi bagus, tetapi kalau tak ada akhlak, dia down, zero, kosong. Sebab tu orang yang memiliki akhlak yang baik, dia lebih mulia daripada orang yang punya ilmu. Sebab ilmu tu bila dia dapat mengetahui, dia dapat info, dapat pengetahuan. Kalau ilmu ni pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah beri kepada manusia ni, makin dia bertambah ilmu dia, makin dia hampir dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia, mana dia menyerap segala apa yang diperintahkan oleh syariat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia laksanakan dalam kehidupan dia. Ya. Jangan bila dia dah tinggi, mengaji ilmu sampai seberang laut, kemudian dengan mendapat beberapa title, sehingga ada bakat PhD, maka melihat orang lain, orang kampung ni yang tak mengaji tinggi, semua lekeh belakang. Ini yang tak mau. Ya. Maka dia bukan semakin hampir dengan Allah, tapi semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang tinggi ilmu tetapi bodoh, buruk akhlaknya, maka dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dibandingkan dengan orang yang tak mengaji tinggi, takat hanya mengaji saja, takat SRP saja, takat mengaji SPM saja, tak dan mengaji dua negara, tak dan sebuah laut, hanya sebuah parit saja, tetapi akhlak dia, budi pekerti dia bagus, maka dia lebih mulia daripada orang yang ada. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala macam kita sebut tadi, dia utusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan untuk apa? Liutam lima makarimal akhlak. Untuk memperbaiki dia punya akhlak manusia ni. Ya. Inna ila rabbika ruj'a. Maka tiada lain tiada bukan sesungguhnya hanyalah kamu akan kembali kepada Tuhan kamu. Ya, maknanya kita semua ni akan dikembalikan semula esok, patah balik, kembali semula, pulang semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan kita. Ya. Ruj'a. Ini yang dikata satu ni. Rujuk raja, mana dia kembali semula kepada Allah, akan kembali semua kepada Tuhan kita. Kepada Rabb kita akan dikembalikan semua. Ara'aital ladzi yanha. Ya, ara'aital ladzi yanha. Apa pandangan kamu? Ara'aita. Bila kamu lihat ni, ada orang ni yang melarang, yang menentang kamu. Apa pendapatmu tentang orang yang suka ada melarang, yang suka menyekat, ya, yang suka menahan ni kehendak orang lain, yang apa semua ni nak buat perkara yang baik, perkara yang elok ni, ya. Berkenaan apa? Abdan idza shalla. Ya, berkenaan dengan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tak kala dia berubudiyah, dia bersolat, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang tak suka, ada orang yang cuba menyekat, yang cuba melarang, ya. Allah tanya, apa pandangan kamu? Ara'aita in kana 'ala al-huda. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat sebelah ni juga Allah tanya, bagaimana pendapat kamu jika dia yang dilarang solat itu berada di atas kebenaran? Apa pendapat kamu? Jika orang yang harus salat tu ikana 'ala al-huda, dia betul-betul duduk bertakwa ni, berada di atas kebenaran, di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Au amara bi taqwa, ataupun dia menyuruh orang untuk kembali taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak berlaku di kalangan kita ni. Allah tanya ni untuk kita jawab. Adakah Allah Subhanahu wa taala tak ada jawapan? Allah nak kita ni ambil iktibar pengajaran Allah tanya ni. Sebab dia akan berlaku dalam komuniti masyarakat kita ni. Sekeliling kita akan ada yang sedemikian. Ataupun orang yang hak tadi itu yang dilarang tu, mereka itu menyuruh untuk bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Dan bagaimana juga pandangan kamu jika orang yang melarang tadi itu, mereka itu dalam keadaan in kadzdzaba wa tawalla. Mereka ni adalah jenis orang yang suka menipu, bohong ni, suka berdusta ni. Dan juga dia adalah orang yang suka berpaling balik. Suka berpaling. Mana dia berpaling dari kepada kebenaran bila diajak dia untuk ke jalan takwa kepada Allah SWT, dibuat tak peduli, dibuat dia suka berpaling. Dalam itu berdusta pula. Bagaimana dengan orang yang macam tu? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Yang ke-14, maka tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alam ya'lam bi anna Allah yara. Yang Allah Subhanahu wa taala ni adalah Maha melihat segala apa yang diperbuat, segala apa yang dilakukan, segala apa yang dikerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala adalah melihat akan perbuatannya tersebut. Jadi dia tak tahu kau dia kata Allah Subhanahu wa taala ni punya sifat adalah Maha mengetahui. Maha mengetahui, dia tak tahu kan? Dia tak belajar kan? Dia tak pelajari kan? Dia kata Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sama ada yang dizahirkan ataupun yang disembunyikan di dalam dada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui akan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Maka sekali-kali kata Allah kalla macam di atas tadi, maka tidak akan pernah, sekali-kali tidak. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ini kalau dalam mushaf rasa musmani ni, bila kita tengok dia ada huruf mim kecil dia kan, makna tu baris tanwin. Lanasfa'an. Lanasfa'an makna dia baris dua kat situ. Lanasfa'an. Maka bila bertemu baris dua tanwin tu bertemu dengan ba, maka dia jadi iklab. Lepas tu dia tulis huruf mim kecil di atas tu, maka dia kita tukar dia iklab tu, kita kali lah, kita tukar dia. Tukar daripada nun mati tanwin lanasfa'an, karena bertemu dengan ba, maka kita baca dia pada berbentuk bunyi mim nipis, bukan mim yang betul. Betul-betul mim, sebab sini bukan mim yang mati, sebab sini yang mati nun, sebab tanwin lanasfa'an. Sebabkan bertemu dengan ba, maka kita tukar dia, kita alih nun tadi an tadi itu kepada mim yang mati, tapi mim yang nipis, bukan mim yang betul-betul mim mati. Lanasfa'am sampai rapat menurut kita macam tersebut itu tak sah. Mesti kena ada renggang sikit nipis. Lanasfa'am sebab dia bukan asal mim mati. Nipis je. Lanasfa'am rapat katuk dua bibir kita. Tetapi ni bila ikhlas, mana dia renggang, ada ruang lagi. Yang kita sebut itu. Semisalan misal kita ambil dia punya kertas itu, kalau kita suar tu masih lagi masuk lanasfa'an bi. Jangan apa dulu, tapi lanasfa'an bi. Bin nasiyah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, sungguhnya dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kelak kami akan tarik ubun-ubunnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan orang yang sedemikian itu, yang mempunyai sikap perangai itu fi'il itu. Allah akan balun dia, Allah akan hayur dia masuk ni ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala bila Allah kata ni nanti kami akan
lemparkan dia ke dalam neraka. Bila Allah hentak tarik ubun-ubunnya. Bila Allah nak hentak, bila Allah nak tarik, bila Allah nak buang neraka. Itu hak Allah SWT. Allah khabarkan kepada kita, kalau ada sifat di kalangan kita manusia ni yang demikian tadi ni, mana ada yang menghalang orang daripada melaksanakan kebenaran perintah agama, perintah Allah, perintah syariat, maka akhir sekali esok dia tu Allah hentak tarik ubun-ubun dia, maka Allah akan lemparkan dia dalam neraka. Bagaimana cara itu ketika dia itu hak Allah SWT, bukan hak kita. Ya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ya, khati'ah. Ya. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, ubun-ubun akan orang yang mendustai dan derhaka. Ya. Orang yang suka berdusta. Ya. Orang yang menderhaka. Karena kata Allah SWT di dalam ayat yang lain, ya, di dalam surah Al-A'raf Allah sebut, Allah kata orang-orang yang suka mendustakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menyombongkan juga diri dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan, masukkan mereka ke dalam neraka. Ya. Dusta dengan ayat Allah ni, kemudian sombong. Bila Allah khabar ni cerita tentang ayat Allah SWT, dia merasa jemu, dia merasa mudah, dia merasa segan nak dengar. Asyik cerita tu halal haram ni bukan ada pada kita. Tentang hukum halal haram ini itu segala, iaitu hanya ada pada Allah dan Rasul saja. Kita ni cuma khabar saja, sambungkan balighu anni walau ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukang sampai dia menceritakan. Ya. Jadi tak ada lah yang kata di pihak ulama, ya, tuan-tuan guru, para asatizah ni bila menyebut ini hukum ini haram ini, bukan mereka yang menetapkan. Tiada hukum pada kita. Cuma tolong khabar saja. Jangan sampai esok kita sampai peringkat agama kita sendiri juga cerita mencuri apa hukumnya. Saya tak boleh sebut sebab hukum tak ada kat saya. Nah, yang kita jalan agama kita lagu tu. Ya. Ni merompak kalau pecah rumah hukum dia. Saya tak boleh kata. Payah gitu. Betul tak betul itu? Betul tak? Tak boleh yang betul tak? Ya. Menyalahi. Sedangkan yang wajib atas kita umat ni, umat Islam ni, dua benda sahaja, iaitu menyuruh perkara yang baik dan mencegah pada perkara yang bukan. Itu perkara wajib. Itu kembali kepada yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam hak kita tu. Ya. Yang kita harus selalu kita harus sebut. Ya. Bila berlaku sesuatu kemungkaran di hadapan kamu, maka jatuh tiga perkara. Allah, Nabi SAW kata apa? Ya. Maka cegahlah dia dengan kuasa yang ada pada kamu, dengan tangan kamu. Kuasa. Kita dah nak ada kuasa ni. Tidak. Kuasa bateri je dah. Kita suka percaya. Kuasa bateri kan. Naklah cakapnya. Cakap dengan mulut. Kita tak kuat ni, power tak nak. Cakap dengan mulut. Nak cakap ni pun payah. Ya. Nak cakap pun kita gagap-gagap. Dah lah gigi kita pun longgar atau apa nak kuat dah. Ya. Cakap pun tengah orang tak faham. Jadi bila dalam keadaan macam tu, macam mana juga, maka selemah-lemah iman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita merasa meluat benci dalam hati, dalam dada kita. Jadi kita ada tiga benda ni. Falyad'u nadiyan. Sampai itulah. Ayat ke-17. Maka biarlah dia, kata Allah SWT, memanggil golongannya. Ya. Masa di atas dunia ni, faliyad'u nadiyan. Masa atas dunia ni dia banyak dia punya backup dia, ya. Banyak dia punya sokongan dia, dukungan dia banyak. Ya. Maka Allah SWT kata esok ni, bila Allah ni dah buat perhitungan ni, di hari kiamat esok ni, maka biarlah kat dia. Dia nak panggil dia punya penolong-penolong, pembantu-pembantu dia. Yang masa atas dunia ni bukan main dia punya hebat. Ya. Maka panggillah penolong-penolong dia. Sehingga kan di dalam ayat yang lain Allah SWT sebut kita macam mana? Hatta orang yang menyembah selain daripada Allah SWT, yang menyembah berhala-berhala dan patung-patung tu, patung-patung tu pun akan disoal oleh Allah SWT. Dan mereka yang disembah tu, patung
patung-patung tu sendiri kata, saya pun tak minta untuk disembah ya Allah. Mereka yang buat saya ni, buat aku ni untuk mereka sembah. Ya. Maka pada hari ini aku melepaskan diri kepada mereka. Maka Allah SWT ambil Tuhan disembah penyembah dengan disembah tu, dua-dua Allah masuk lemparkan ke dalam neraka Allah SWT. Falyad'u nadiya. Falyad'u nadiya. Huruf fa kat sini, fa, ya. Bila fa kita baca kat sini ni, maka kita baca fa ni dengan ujung lidah kita atau dengan ujung bibir kita. Fa, ya. Dia fa ni dia masuk dalam sifat huruf dia izlaq. Huruf fa ni, ya. Fa itu kita sebut dia masuk juga salah satu daripada amas. Dalam ni kita ada cerita fa ni juga dia masuk dalam sifat dia izlaq. Ya. Mana izlaq ni mana dia huruf tu dia keluar di ujung, ya. Mana dia keluar dia melalui bila kita menyebut membunyikan satu-satu huruf tertentu tu, ya, daripada ujung lidah atau ujung bibir kita. Ya. Sehingga suara yang kita buat keluar tu dia untuk cepat dan lancar keluar tu bila kita sebut huruf tu fa. Jadi dia masuk dalam sifat izlaq. Ya, fa. Sebab huruf izlaq ni dia semua huruf izlaq ni dia ada 6 huruf. Ya, 6 huruf daripada 29 huruf tu izlaq ni dia ada 6. Ya. Ada 6 dia huruf fa, huruf ra, kemudian huruf mim, ya, huruf mim, nun, kemudian huruf lam, kemudian huruf ba. 6. Berapa 6 dah? Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Berapa? 6. Ya. Jadi 6 huruf ni salah satunya fa macam tadi itu bila kita baca, maka kita sebut dia di ujung lidah atau ujung bibir kita. Supaya bila kita sebut dia huruf tu dia cepat. Ya, lancar kita sebut dan cepat dia punya bunyi dia dibanding dengan huruf-huruf lain di antara 6 ni. Ya. Bila kita sebut fa, berarti tak fa dia masuk huruf mahmuz hari itu yang kita sebut fa masuk juga, tapi dia salah satu juga masuk dalam sifat dia izlaq. Ya. Mana dia bila kita sebut dia dibanding huruf lain, contohnya kita sebut huruf waw. Wa. Dia mengambil masa dengan sebut wa. Ya. A, da, jim, ja, mengambil masa lambat. Tetapi bila huruf fa dia cepat lancar sebut, supaya bila kita sebut huruf itu semakin lancar dan cepat. Ya. Kemudian apa lagi? Ra. Cepat yang kita baca dia. Ra. Ya, ra. Kemudian mim. Kemudian nun. Dia tak ambil masa, tapi dia kuat laju lancar dia kita sebut nun. Tapi bila sebut huruf ta, kita nak rancang dulu, nak plan tu nak sebut huruf ta. Ta. Ya. Kemudian ta. Dia mengambil dulu nak tolak keluar. Jadi lambat. Dia tak lancar, tak cepat. Tapi huruf yang izlaq ni, yang 6 ni dia macam lancar. Ya. Sebab dia keluar sama ada di hujung bibir atau hujung lidah. Ya. Kemudian huruf la. Laju dia keluar. La. Satu lagi ba. Bibir kan, ba bibir, ma bibir, ya. Jadi misalnya contoh kata fa, fathah, fi, kasrah, fu, dhamma. Ya. Jadi senang dia keluar, ya. Fa, fi, fu. Kalau dia sukun mati, kalau misalnya dia huruf ba, fa, ba, fi, ba, fu, baf. Baf. Cepat dia keluar. Bila dia sabdu tasdid syiddah baffa, cepat keluar. Tapi kalau huruf wa, maka dia jadi lambat. Bawa, dia lambat. Ya, lambat keluar sikit. Jadi huruf fa ni bila kita sebut fa, maka dia kena tolak dia sikit tu, dia cepat. Sebab ada juga di setengah-setengah di kalangan orang kita ni bila sebut fa ni dia kadang-kadang jadi huruf i. Paliyad'u. Ya, paliyad'u. Ada tak tu dia pal. Ya. Fal. Ya, fa.
Dia macam sejuk, puasa mani dia beri kita. Hamaslah tu. Sejuk ya. Sanad'u zabaniyah. Ya, jadi ingat hari itu kita sebut dah. Huruf yang minggu lepas kita sebut tu infitah. Hari ini kita sebut pula izlaq. Ya, ingatlah ya. Maknanya huruf yang keluar hujung. Sanad'u zabaniyah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan orang yang tadi itu, bila dia nak, Allah suruh nak panggil dia tentang dia punya golongan yang akan membantu backup dia tu, tak boleh nak buat apa dah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian nanti Allah Subhanahu Wa Taala sanad'u zabaniyah, ya, akan panggil ni, ya, iaitu malaikat yang menjaga akan neraka Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu zabaniyah. Maka bila dapat lantangan malaikat zabaniyah ni, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala tahulah, ya, mana yang kita ketahui itu apa akan jadi. Bila yang kata malaikat zabaniyah menjaga neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersesuaian lah macam orang jaga hospital. Bukan boleh macam orang jaga penjara. Orang jaga hospital ni kalau macam jaga penjara dengan misal bertaring, ya, misal pun bukan dia tubuh, dia ikut belakang. Betul tak? Betul tak? Kadang seminggu je orang sakit kat hospital. Cuba kalau orang duk yang jaga penjara wada-wada tu, supaya macam nurse tu lembu-lembunya kat tengah hari, betul tak? Dia tak jadi. Begitu juga malaikat yang menjaga neraka Allah SWT. Tahulah bila neraka tu mana dia ganat, ya, mana tahulah, ya. Tengok tu pun dah mati dah. Mana tak mati dah pun, tak mati dah. Tapi orang kata betul lah, ya. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Kalla la tuti'hu wasjud wa kalla la, macam tadi kita sebut tu. La itu maksud Islam, ya. La tolak dia cepat, dia lancar dia keluar la, ya. Maka sekali-kali kata Allah SWT takkan berlaku, ya. Sekali-kali tidak kata Allah SWT. La tuti'hu wasjud wa qatarib, ya. Maka janganlah kamu patuh ikut akannya. Maka oleh kerana itu sujudlah kamu serta dekatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasjud wa qatarib. Sebab tu dekat ujung tu dia ada, dia bubuh sujud sajadah. Ya. Dia buka sujud tu. Ada sajadah. Karena berkenaan dengan wasjud wa qatarib. Jangan kita ikut ni orang-orang demikian di keputusan dia Allah SWT. Abang bagi tadi dipati dia dinas. Jangan sampai ni, ya, kita ikut kepadanya ni, kepada orang yang Allah sebut di atas tadi, sikap, sifat tu, perangai tu yang jadi macam tu, ya. Apa yang perlu kita buat? Maka kita bersujudlah kepada Allah SWT dan mendekatlah kita ni kepada Allah SWT waktu kali. Makna dia dengan melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah SWT dan juga meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT sedaya upaya kita, insyaAllah. Sebab kita ni naif sangat, ya, kita lemah. Jadi kita memohon pada Allah SWT supaya Allah membantu kita dalam kita dapat melaksanakan segala syariat Allah SWT perintah, ya. Sebab ni kita nak solat, nak zakat, nak sedekah, nak puasa, nak apa ni, dia benda agama ni berat buat. Semua ni kalangan kita semua begitu. Hanya ketaatan, ketakwaan, keimanan kita saja yang boleh buat. Solat ni satu-satunya, solat ni perkara paling berat, masuk paling berat kita buat solat ni. Sungguh, ya. Kita nak tinggal meniaga, saya nak keluar pada rumah, buat sabaran. Tidak. Gawat, kita kata gawat dalam masa sakit, gawat. Tidak. Tapi masa malam, kiri kanan kira sampai penuh jari dia boleh angkat. Gawat hilang. Tidak. Tak ada lah contoh boleh je lah. Betul. Pasal apa? Pasal sakit kulit ayam. Gawat hilang. Tapi bila nak ke masjid, nak ke surau, dia merasa dekat. Lah betul lah. Sebabnya hanya orang-orang mereka ni yang beriman kepada Allah sahaja yang merasa langkah dia itu dia ringan. Dan kita jangan lupa, bila kita dapat hadir di khidmat Allah SWT, maknanya Allah pilih kita, Allah mudahkan langkah kita, Allah ringankan langkah kita, ya. Kehendak kita, nak kita, ya. Tetapi yang menyampaikan itu adalah Allah SWT. Allah yang doakan kita. Niat kita innama a'malu binniyat. Nak pilih. Ramai yang niat,
Kalau boleh pun aku nak pergi. Ya. Nak pergi surau masjid, lama nak pergi. Sebab tu pesan kepada diri kita sendirilah, semua kita yang hadir, bila ada kalangan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita ni, kadang-kadang yang baru bermula ni, hampir-hampir dekat-dekat dengan surau di masjid, ya. Jangan sindir-sindir dia. Ya. Ujuknya dia kata, Allah, orang nampak muka dah sampai gamak kata begitu. Orang nampak muka. Ni kadang-kadang ni pasal ni 2 minggu lagi nak buat gunung ni, orang nampak muka. Dia pergi sindir, dia cambik bentang tu. Dia nak, orang nampak muka, pasal nak gunung ni lah tu. Jangan kata begitu. Dia nak. Dia tu nak berubah aku jadi baik, tu boleh sampai ke masjid tu sikit punya berat. Sikit punya susah. Betul tak? Kalau boleh tu kita belai, Allah lama kami dah tunggu hang ni, rindu kan. Baru. Bila dia tak main, kita tengok tu. Betul tak? Anak 4 dah. Tidak, esok menuri, esok main lah masjid. Tapi bila dia main, kita kata boleh pula. Jadi jangan kenal itu. Sebab tu kata tu, jangan rasa menyambung diri. Jangan kita ni sampai dah kita salah 5-10 tahun ni kita dah hampir masjid, kita dah berasa kita handai hebat dah. Jangan. Karena disebabkan sikap rangai kita ni kadang-kadang menyebabkan apa yang kita buat ni 5-10 tahun lepas ni jadi hamba amin si Allah SWT. Ya. Sebab tu bila kita balik-balik kita cek semula ni, apa kata Rasulullah SAW bila sahabat bertanya kepada Nabi kita, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah di kalangan umat ni, di kalangan orang Islam yang baik? Siapakah mereka ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Mereka yang baik di kalangan orang Islam di umatku adalah mereka ni, ya, terselamat saudara mereka daripada tangan dan mulut mereka. Kalau saudara kita ni terselamat daripada tangan dan mulut kita ni, maka dia adalah orang Islam yang baik. Dia tak suka nak ribut orang tak ada pasal. Ya. Maknanya dia terselamat, dia saudara kita ni, muslimin ni daripada tangan dia dan juga daripada mulut dia. Lihat tadi kita apa? Di depan mana? Belakang ada. Betul tak? Dia sangat belakang serupa macam nak duri pokok dalam mana siap. Pokok apa? Duri mana-mana tu. Cactus. Dia sangat belakang sampai dia jangan begitu. Betul tak? Maknanya selamat dulu kita. Mana dia kita tak bongkarkan aib dia. Kita tak ceritakan keburukan dia. Ya. Maka selamat. Bila kita selamat menjaga aib saudara kita, maka kita menjadi orang yang baik. Orang Islam yang baik, kata Rasulullah SAW. Ya. Bukan kita sebut. Nabi SAW sebut. Bila Nabi kata sebut baik, maka baiklah dia. Ya. Selamat daripada tangan dan mulut dia akan saudara dia. Maka dia akan ada jaminan dia. Ya. Bila dia sama-sama Islam, dia akan berjalan. Sebab tu kadang-kadang bila ada kawan kita ni memburukkan kawan-kawan kita ni, kadang-kadang kita duduk di bangsa apa semua, bila cerita tengok ini tu dah semua. Tidak. Baiklah dia sahabat kita, kawan kita, tapi kita cakap sudahlah. Kita faham sudah. Kita tak panjang cerita tu. Ya. Biasa kita dengar ni aku cerita kahang aja. Dia rahsia antara kita buah ni, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Dia duduk kita. Dia tak. Esok dia duduk ke bangsa, dia cerita pula kau buat kahang dengan cerita ni. Maka dia mengaku dia tak ada betul. Cerita betul tak? Lepas tu dia jawab cerita lagu tu dia. Lalat 50 orang dengar semua kata lagu tu tak cerita orang. Tapi semua cerita tu heboh sebab siapa cerita? Dia tak selamat saudara dia pada tangan dan mulut. Maka dia bukan orang yang baik. Ya. Allahumma salli alaihi wasallam. Ya. Jadi mudah-mudahan ya, lepas kita baca ya, surah Al-Alaq ni sedikit sebanyak ni mendapat ya, akibat pengajaran kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita ni ya, dan mengampunkan segala salah silap kita yang kita lakukan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita terjadi di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa mendapat limpah rahmat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan mudah-mudahan Allah, kita mohon Allah jauhkan kita daripada sikap atau perkara perbuatan yang macam kita sebut tadi. Ya, jadi mulai daripada ini sama-sama lah kita pujuk diri ya, kita berjanji kepada diri kita ni untuk menjadi hamba Allah SWT yang baik, insya-Allah. Ya, karena tiada lain ya untuk hamba Allah SWT yang baik ni, yang mengikut syariat Allah SWT ni, mendengar apa yang disebut diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka itu ganjaran di surga daripada Allah SWT. Ya.
Bila mana mereka itu beriman kepada Allah, kemudian mereka beramal saleh, maka tiada lain ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala akan beri dengan ajran azimah, ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dibalas dengan surga kepada mereka insyaallah. Ya. Selalu kita sebut mudah-mudahan kita semua yang hadir ni dan juga saudara-saudara, anak-anak kita dan juga seluruh keluarga kita yang hadir dan juga tidak hadir, mudah-mudahan kita semua ni digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagai ahli surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi saya rasa cukup untuk sekadar itu saja pada malam ni. Ya. Salah dan silap di atas maaf sendiri. Ya. Yang benar semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat iktibar walaupun kita dapat baca satu surah pada malam ini. Insyaallah berpanjang kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan insyaallah. Sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.